Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini, pada hari Sabtu. Pada hari ini kita akan mendalami kepada surah yang ke-94, surah Asy-Syarah ataupun surah Al-Insyirah bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, biasa hari Sabtu ni kita ada ulang kaji Ustaz. Ya. Tapi di 22 episod akhir ini kita terus sahaja mengikuti surah demi surah ya, bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah untuk sama-sama. Semalam kita melihat surah Ad-Duha dan hari ini kita akan melihat surah yang ke-94. Surah yang pendek, ada 8 ayat saja ya. 8 ayat tetapi ianya memberi satu inspirasi yang besar yang kalau kita ulang banyak kali di dalam solat kita, harapnya ia adalah surah yang memberikan kemudahan demi kemudahan yang Allah nyatakan di dalam surah ini. Mari sama-sama kita mulakan majlis kita dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis bagi halaman ataupun surah ke-94. Pada ayat pertama hingga ayat yang ketiga, penjelasan tentang nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apakah nikmat tersebut? Itu yang kita akan perhatikan, dan nikmat itu bukan sekadar untuk Nabi Muhammad, juga untuk kita. Diteruskan pada ayat 4 hingga 6, makna ditinggikan sebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudahan yang datang setelah kesulitan. Ini yang kita akan baca bersama, dan diteruskan pada ayat yang ke-7 hingga 8, dua ayat yang terakhir, perintah untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala setelah selesai sesuatu projek ataupun perkara kebaikan yang kita laksanakan. Mari sama-sama kita baca surah yang pendek ini, tetapi ianya memberi 1001 makna kepada sesiapa yang menghadapi cabaran kehidupan yang penuh kendala, penuh dengan pancaroba. Ayat 1 hingga 8 surah Al-Insyirah. Silakan. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal. Masuk surah yang ke-94 dah sahabat-sahabat sekalian. Muka surat 596 masih lagi, kerana sekarang ni kita bersiaran satu hari ataupun satu episod tu satu surah, bukan lagi satu halaman, nak menuju kepada khatam Al-Quran. Sebab itulah daripada surah Ad-Duha, surah Asy-Syarah dan seterusnya, kita menuju, kita kata kegembiraan, tapi bukanlah satu pengakhiran. Mudah-mudahan menjadi semangat kepada kita daripada awal hari itu. Kita mula daripada surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran dan sebagainya. Alhamdulillah kita masuk surah Asy-Syarah pada hari ini. Kita nak baca ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Satu surah, tidak ada separuh-separuh lagi sahabat. Ya, satu surah terus, surah Asy-Syarah. Jom sama-sama kita baca.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8 surah Al-Asyarah Ustaz ya. Nama lainnya adalah surah Al-Insyirah. Apakah maksud Asyarah? Maksudnya kelapangan. Kelapangan, dan Allah merujuk kelapangan ini pada lapisan nombor 1 dalam hati kita, iaitu sadar. Itulah yang Allah nyatakan pada ayat yang pertama. Dan kalau kita melihat kepada surah sebelumnya ya, beberapa surah sebelumnya kita sudah pun bertemu pada surah Al-Lail ya, surah yang ke-92. Allah menyatakan bagi fasanuyassiruhu lil yusra ya, Allah memudahkan, kami memudahkan kepadanya terhadap kemudahan ya, bagi orang yang bertakwa, yang sentiasa memberi dalam kehidupannya, memberi dan bertakwa dan membenarkan kebaikan. Suka derma ya, dan dermanya itu adalah untuk membina takwa ya, bukannya kerana nak menunjuk-nunjuk ataupun nak menunjukkan bahawa saya ini lebih baik daripada kamu ataupun lebih hebat daripada kamu, bukan. Kerana takwa yang dibincangkan dalam surah Al-Lail ayat yang ke-5, maka orang ini akan dimudahkan, dan topik ini akan dibawakan di dalam surah Al-Hasyr. Selain daripada itu, dalam surah Ad-Duha ini Allah menyatakan tentang cabaran ya, cabaran dalam hidup ini, ada kepayahan untuk menuju kepada hari akhirat tersebut. Kita mungkin tidaklah puas hati, redha 100% di atas muka bumi ini, tetapi satu masa nanti Allah kata pada ayat yang ke-5, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ya, kamu pastinya akan diberikan kurniaan daripada Tuhan yang kamu akan lega ataupun amat berpuas hati. Maka bagaimana Allah menguruskan cabaran ketika kita hidup ini? Allah nyatakan pada ayat yang pertama, alam nashrah laka sadrak. Maksudnya, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah yang perlu dilapangkan? Lapisan nombor 1 hati kita namanya sadar ya, lapisan nombor 2 dinamakan qalb ya, yang sentiasa berbolak-balik. Mungkin pada awal tahun kita bersemangat, di tengah tahun kita tak bersemangat untuk mempelajari Quran contohnya, ataupun kita mungkin bersemangat pada pukul 8, pukul 11 kita sudah pun berbolak. Itu ada kaitan dengan lapisan nombor 2. Lapisan nombor 3 kita ialah berkaitan dengan perasaan, fuad ya, perasaan kita bersemangat, tak bersemangat, malas, sedih, marah, semuanya berada di kawasan fuad. Dan yang keempat itu adalah luba, iaitu yang menjadi tempat hati nurani, hati yang paling dalam yang perlu kita cahayakan dengan isi daripada Al-Quran. Maka yang mencabar dalam hidup kita ini, bila lapisan nombor 1 itu sedang diserang dengan apa? Dengan tohmahan. Mungkin ada yang mengatakan pada surah Ad-Duha, oh Tuhan kamu wahai Muhammad telah meninggalkan kamu, telah membenci kamu. Bila orang menyatakan perkara tersebut Ustaz ya, dalam hidup ni orang kutuk kita, yang lapisan nombor 1 saja sudah terkoyak istilahnya ya. Terkoyak maksudnya ialah kita dah mula kecewa, kita rasakan sukar, belum lagi kita bercakap tentang masalah-masalah yang berlaku dalam kehidupan kita. Jadi Allah memberitahu kepada kita bahawa yang melapangkan lapisan nombor 1 ini bukanlah manusia. Itu yang penting kita beritahu, yang dimaklumkan dalam ayat pertama. Yang melapangkan sebenar-benarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa kita perlu diingatkan perkara ini?
Kerana kadang-kadang kita bila kita kecewa Ustaz ya, kecewa kita cari manusia untuk menggembirakan kita. Bila kita rasa tertekan, kita rasakan bahawa mungkinlah pasangan saya ataupun mungkin anak saya ke kawan saya call, saya boleh berkongsi dan akhirnya saya lapang. Cuma kadang-kadang makin bercakap dengan orang Ustaz ya, kadang makin tak lapang. Makin lagi orang tercakap, lah benda kecil pun nak fikir besar. Lagi stres kita pada waktu itu. Jadi Allah menyatakan alam nashrah laka sadrak, ya, bukankah kami telah melapangkan dadamu selama hari ini. Jangan mencari manusia sebagai tempat segala-galanya. Jangan, ya tuan-tuan ya, kalau katakan kita mula kecewa ke, kita boleh je nak mengadu pada manusia, tetapi kita mengadulah paling utamanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ada orang cakap, Ustaz, kalau saya mengadu pada Allah ni kadang-kadang Allah tak balas. Kan, kalau dengan manusia ni dapatlah dengar dia punya, oh okey saya dengar, oh saya faham, kan. Itu kalau dia pandai membalas. Tapi kalau katakan macam tadi Ustaz, bila cerita alah yang benda tu pun nak cerita kan, kecil je RM10 nak cari pun susah, nah kan, dia bagi, dia komen, itu menyebabkan kita makin sakit lagi hati kita. Tidak seperti Allah, seperti mana yang diajar dalam surah Ad-Duha, kalau rasa Allah tak dengar, Allah tinggalkan kita, tak respon pada kita, tengok apa yang telah berlaku sebelum ini. Kan, bila kita susah, Allah senangkan. Nabi yatim, Allah beri jalan beri pelindungan. Kalau bingung, Allah berikan hidayah. Apa-apa pengalaman kita itu menandakan bahawa Allah respon. Allah respon. Dia taklah macam kita cakap dengan kawan terus dia dengar dengan telinga kita Ustaz ya, tetapi macam kita kata wah sultan ataupun pemimpin kita mendengar kita. Dia bukannya kita borak-borak begitu, tapi bila kita beri aduan ataupun kita sampaikan saya perlukan bantuan, selepas itu datang bantuan, itu namanya pemimpin itu mendengar. Dan lebih daripada itu, walillahil mathalul a'la, bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah telah membuktikan, Allah ajar cara berfikir dalam surah Ad-Duha. Tengok kes-kes yang lepas, cerita lepas, pernah tak Allah membantu mendengar apa keluhan kita yang Allah jawab? Tuan-tuan boleh senaraikan ya, mungkin di ruang Facebook itu tuliskan 1-2 cerita kita berdoa Allah jawab ya dalam masa yang cepat ke lambat ke. Ingat bahawa itu adalah Tuhan yang sama yang mendengar dan melapangkan hati kita. Cari Tuhan yang mensejahterakan kita. Ayat yang pertama. Pada ayat yang kedua, Allah menyatakan wa wada'na anka wizrak, ya, kami meringankan daripada kamu wizrak. Ya, Imam Qurtubi cakap wizrak in dosa, ya, tetapi ada imam lain yang menyatakan ya dalam tafsir Hamka ini, kalau ikutkan Qurtubi dalam tafsirnya menguatkan bahawa wizrak di sini ialah dosa, tetapi ada daripada pendapat lain Abdul Aziz bin Yahya dan Abu Ubaidah, iaitu tanggungjawab nubuwah yang dimaksudkan dengan wizrak dalam beban, ya, beban yang berlaku pada nabi itu kenabian beliau. Ada yang kata, Imam Qurtubi kata dosa, ya, tapi nabi tak ada dosa. Jadi untuk kita ia adalah dosa, tanggungjawab kita itu adalah beban-beban yang menyebabkan kita berat, ya. Allah yang ringankan, Allah yang akan meringankan. Apa poinnya? Pada ayat yang kedua, kita ada banyak tanggungjawab, ya. Kalau katakan Ustaz sebagai suami, saya sebagai ayah, ya, ada 6 orang anak contohnya Ustaz, ya, sebagai pentadabbur, sebagai ini, sebagai itu. Memang kalau kita ada 6-7 jawatan pada satu masa yang sama, fikir memang pening Ustaz. Pening. Itu kalau kita fikir sendiri, belum lagi kalau katakan isteri tanya abang, kan. Belum lagi kalau anak tanya abah, bila abah nak bawa bercuti, nak beli itu, nak beli ini, dalam masa yang sama diingatkan sampai 6-7 perkara, ya, maka pada waktu itu kita akan rasa amat berat, ya. Bagi fizikal kita kadang-kadang sakit belakang Ustaz. Dia rasa macam lenguh-lenguh sampai urat belikat tu mungkin sakit. Kadang-kadang bukan kerana pikul barang yang berat, tetapi tanggungjawab yang berat yang Allah nyatakan pada ayat yang kedua. Dan siapakah yang akan meringankannya? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lapangkan, ringankan 2 perkara yang Allah nyatakan pada surah Al-Insyirah. Dan allazi anqadha zahrak, Allah menyatakan wizrak itu, bebanan itu adalah sesuatu yang menyebabkan tubuh belakang kamu itu akan berbunyi, ya, dia macam orang pikul Ustaz, ya, sampai keretak-keretuk tu, ya, sampai tulang pinggul tu rasa macam, kalau masa dapat wahyu tu Nabi rasa berat sangat, ya. Ataupun kalau anak kita yang dah besar kan, duduk atas peha kita tu, kita rasa 2 saat okeylah, tapi lepas tu dah tak tahan dah, lenguh ataupun kebas. Maka di sini Allah menyatakan cabaran ini boleh berlaku kepada mereka yang memikul tanggungjawab yang besar. Tuan-tuan ada tanggungjawab, ya, di tempat kerja, di dalam rumah, maka Allah menyatakan, Allah ingatkan, Allah yang lapangkan, Allah yang boleh ringankan. Pedomannya apa?
kita serah cepat-cepat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam menguruskan segala perkara-perkara ini. Dan kesan daripada kita menguruskan tanggungjawab yang besar ini apa? Ayat yang keempat, ayat kelima, ayat yang keenam kita nak baca bersama Ustaz Tirmizi untuk kita sama-sama memahami. Satu, Allah yang ringankan, Allah yang lapangkan, itu penting untuk tanggungjawab kita yang besar, berat. Tetapi lebih daripada itu kesannya ayat 4, 5, 6 bersama Ustaz Tirmizi. Silakan. Baik, alhamdulillah kita baca ayat 4, 5 dan 6. Okey, Yes. untuk mendapatkan kesan perbuatan kita, insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala beri kegembiraan di sebalik ujian yang kita ada, insya-Allah. A'udzubillahi ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-5, 6 dan 7 ya. Ayat yang ke-5 itu Allah menyatakan, ataupun ayat yang keempat. Ayat keempat, wa rafa'na laka dhikra. Ayat yang keempat ini, wa rafa'na laka dhikra, Allah menyatakan tadi nashrah, kemudian wa wada'na, ya Allah ringankan. Kali ini Allah angkat, ya, angkat. Jadi ini adalah betapa ketauhidan yang diajarkan dalam surah Al-Insyirah kan ya. Biasa orang cakap surah Asy-Syarah ni untuk saya lapang diri saya. Tapi sebenarnya dia belajar tauhid sebenarnya. Tauhid yang pertama Allah lapangkan. Tauhid yang kedua Allah ringankan. Semua tanggungjawab kita rasa berat sangat. Kalau kita pegang pen ini Ustaz kan, yang kita pernah bagi contoh sebelum ni, dia nampak macam ringan je. Tapi cuba bayangkan kalau kita pegang sampai 2 tahun ataupun 10 tahun, pegang macam ni sahaja, dia amat berat. Ini adalah wizrak ya. Satu ialah tanggungjawab kita, tapi yang kedua adalah dosa kita. Dosa itu kalau kita pegang lama sangat, dia akan makin tekan, tetapi Allah boleh meringankannya. Dan kalau kita uruskan tanggungjawab kita, dosa kita dengan baik, maka Allah menyatakan pada ayat keempat, wa rafa'na, Allah akan naikkan laka dhikrak, sebutan Nabi, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang berlaku Ustaz ya. Nama Nabi Muhammad itu ketika 2 kalimah syahadah nak masuk Islam, 2 kalimah syahadah. Ketika solat kita mengulang pada tasyahud akhir itu asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, mesti dipasangkan nama Allah dengan Nabi Muhammad itu sebagai satu tanda kemuliaan. Dhikrak, Allah ingatkan, sebut nama Nabi ini kerana apa? Nabi diberikan kesempitan, cabaran, ujian, tetapi selepas itu Nabi kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang meringankan. Dan bila kita menguruskan segala tanggungjawab kita, ini berat, memang berat, tetapi kita uruskan dengan cara yang terbaik, maka itu yang melayakkan. Dengan izin Allah, Allah mengangkat nama kita. Mungkin nama kita tak adalah masuk dalam azan Ustaz ya, tapi nama kita ini diangkat di sisi para malaikat. Bila dimaklumkan begitu, maka malaikat akan banyak berduyun membantu kita dalam urusan kehidupan seharian, di mana orang lain merasakan hidup adalah amat payah. Ada orang buat bisnes Ustaz ya, buat bisnes dia rasa orang tak nak beli, tapi dia waktu PKP okey je kan, ataupun dia urusan-urusan lainnya itu dimudahkan. Kerana apa? Kerana bila Allah menaikkan nama dia, macam orang nak pergi universiti lah Ustaz ya, nama dia dinaikkan, pergi kerja nama dia dinaikkan, recommendation daripada siapa? Daripada bos, bukan paksa pun, recommend dia. Itu pun sudah menyebabkan dia mudah untuk mendapat sesuatu perkara ya, bukan rasuah Ustaz ni, bukan rasuah ya. Dan dalam hal ini bukan sekadar manusia, ini adalah Allah yang menaikkan nama seseorang itu. Dalam kes ini, dalam hal ini ayat keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam nak mendapat ketinggian nama itu, seperti mana yang kita belajar daripada surah Ad-Duha, Allah beritahu walal akhiratu khairul laka minal ula, hujung itu lebih baik ya. Dan kemudian Allah bagi yang redha. Dan kemudian Allah kata nak buat apa ya, kita tertanya nak buat apa? Anak yatim kena jaga, orang minta tolong kita kena bantu, dan juga beritahu tentang nikmat. Itu yang diajar dalam surah Ad-Duha. Surah Al-Insyirah sama Ustaz ya, formatnya ialah saya nak buat apa ni, saya nak buat apa ketika ada kepayahan, katanya nanti Allah akan naikkan nama saya, tapi ini payah ni. Allah menyatakan pada ayat yang kelima, fa inna ma'al usri yusra, setiap kesusahan, satu kesusahan ada satu kemudahan. Bukan ba'da Ustaz ya.
Kalau dalam surah At-Talaq itu Allah menyatakan pada ayat yang ke-7 Allah menyatakan sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Ada ba'da, selepas, ya, selepas satu kesusahan, ya, dalam sebuah rumah tangga ada kemudahan, ba'da, selepas. Tetapi di dalam surah Asy-Syarah ini Allah menyatakan fa inna ma'al usri yusra. Pada setiap kesukaran itu bersamanya. Bersama Ustaz, ya, ma'a, bukan ba'da. Maksudnya apa? Ketika orang itu diberikan kesusahan, sebenarnya otak dia makin ligat Ustaz, makin cepat. Allah berikan hidayah lagi, dia lebih bersiap sedia lagi berbanding orang lain mungkin tak berapa bersiap sedia. Maka sebenarnya pada waktu yang sama susah itu berlaku, dia sedang dikuatkan, sedang dimudahkan oleh Allah. Selepas tu orang lain kata, macam mana dia boleh uruskan perkara itu dengan mudah? Rupa-rupanya Allah telah memberinya minimum berapa? Bukan satu, tetapi 2 yusran pada ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Maksudnya bagi setiap satu kesusahan itu ada kemudahan satu dan kemudahan 2. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan raghiba, berharap ataupun ingin. Inilah yang kita akan lihat pada ayat yang ke-7 sebentar lagi, iaitu seseorang itu yang inginkan apa? Pada ayat yang ke-8 itu inginkan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah perjalanan hidup kita. Kalau kita ada ujian, sudah dimudahkan, go on, ya, pergi untuk menguruskan projek-projek kebaikan yang seterusnya. Jadi inilah pelajaran daripada surah Al-Insyirah pada bahagian yang pertama. Kita akan lihat sebentar lagi bagaimana ayat ke-7 ke-8 sebagai satu cara fikir yang dibina daripada Al-Quran untuk kita bersama terus menuju Tuhan. My Quran Time, baca, faham, amal. Kita berehat sebentar. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Sadaqallahul Azim. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sekali lagi ditegaskan, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai suatu urusan, tetaplah bekerja keras dan hanya kepada Tuhanmu engkau berharap. Inilah hujung daripada surah Asy-Syarh yang akan Ustaz Fas tadabbur sebentar nanti. Surah yang mungkin selalu kita baca, selalu kita dengar, dekat dengan surah Ad-Duha. Sebutan dia pun berbeza dengan surah Ad-Duha, agak mencabar, nak berhentinya sadrak, wizrak, zahrak, di hujung ada kaf-kaf yang mati. Inilah mukjizat, hebatnya kalimah-kalimah ayat-ayat kalamullah. Ini adalah kalam yang sangat berharga untuk kita meneliti makna-makna kandungannya. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, terus setia dalam My Quran Time menuju kita kepada nak khatam Al-Quran. Kita masuk surah Asy-Syarh pada hari ini. Jom kita belajar tajwid sedikit pada hari ini. Kita lihat slide kita. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ada sempurnakan sebutan kalimah farghab dan faraghta. Kalimah ni. Yang pertama ayat yang ke-7 tu fa idza faraghta. Itu kalimah faraghta fansab. Yang ke-8 ayat terakhir wa ila rabbika farghab. Jangan tertukar. Ada yang baca wa ila rabbika farghab. Dia ambil ring dulu. Sepatutnya ra mati, tapi dia tukar. Ring mati, ra pula. Farghab bukan farghab. Ring mati dulu. Ring farghab. Wa ila rabbika farghab.
wa ila rabbika farghab, biar jelas. Jangan nampak kata orang tengah nampak bolok. Bolok tu farghab, tak tahu huruf apa. Sebab huruf ra dengan huruf ghain, huruf ra dengan huruf ghain, makhraj ra hujung lidah, ghain berada di hujung halkum, jauh beza makhraj, tapi bunyinya seakan-akan kalau tak kena nak nampak lebih kurang. Sebab tu ada yang baca huruf ra dengan ghain, dia tak boleh sebut ra kan. Sira dia sebut mari dah biasa dah sebut ra tu, dia sebut dia tak sebut rumah, dia sebut rumah. Dia ambil ghain juga kan. Aku terima, contoh aku terima jelah. Terima nikah Allah. Mana kalau huruf ra dan ghain yang dekat-dekat kena hati-hati. Fa idza faraghta fansab, itu kalimah pertama faraghta, bukan faghar, bukan ghain ra dulu mati, lepas tu ghain mati. Okey, fa idza faraghta fansab. Untuk ayat ke-7 yang mati tu ghain. Adapun ayat yang ke-8 yang mati tu ra. Jangan nampak biar nampak beza kedua-dua. Yang pertama faraghta, yang kedua farghab. Kita sempurnakan ayat. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Fadil Ustaz Tirmizi untuk menjelaskan tadi bagaimana bacaan antara ra dan ghain Ustaz ya. Bacaan itu kena jelas, kalau tidak nanti dia termasuk-masuk ya, dan tak jelas di situ. Dan mungkin kalau tadi Ustaz ya, ra dengan ghain ini macam mana dia tu berbeza dari segi tempat keluar hurufnya tadi, agar tak adalah kita rasa macam sama aje kan, ataupun ada masalah ke kalau sakit tekak ke. Betul. Ada terkesan tak? Betul. Okey, untuk anak-anak kita yang daripada baby, daripada lahir kan. Yeah. Kalau kita tak selalu dengarkan huruf yang betul, mungkin pekat awal tu biasa budak-budak disebut apa? Ar-Rahmanir Rahim. Betul. Dia tak boleh sebut ra. Kan? Dia akan sebut macam Allah lah, dia sebut Allah, Allah. Allah. Jangan ajar benda yang salah. Allahu Akbar. Kita pun ajuk benda yang salah. Ajar dia daripada kecil sebutan yang betul. Allahu Akbar. Yang Allah Akbar. Jadi perdengarkan daripada baby lagi huruf yang betul bila kita baca Quran. Juga huruf ra. Ada yang pengalaman saya betulkan anak-anak murid yang tak boleh sebut ra. Bila sebut ra dia sebut ra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Pertama sekali ra dengan ghain dari sudut makhraj. Kita kena ajar betul-betul ra tu tempatnya di mana. Kalau dia sebut ra, Ar-Rahman, maksud dia hanya menggunakan hujung halkum ra. Tapi kita kata sebutkan ra guna hujung lidah. Betul-betul hujung lidah. Mungkin kita kata lidah pendek sikit ke apa semua. Tapi kalau betul-betul diguna hujung lidah, dia akan jumpa ra. Mula-mula ra, biar kita nampak dia dapat rasakan ra tu di hujung. Ra tu sebenarnya ra ri ra ri ru ar tu berada di hujung lidah, dan hujung tu digetarkan ar. Maka dia akan bertemu dengan huruf, dapat bezakan huruf ra dengan ghain. Sehingga anak murid saya Safas, bila dia dah dapat jumpa huruf ra kan, dia boleh sebut ra dengan baik, ra ri ru. Tempat ghain pun dia nak sebut ra juga. Nampak nak beritahu bolehnya, tapi tak boleh macam tu. Tak boleh gitu Sehingga rairil tak boleh ra, kena ghairil. Ustaz ketika mengajar huruf ra ni kan, ada tak jumpa orang yang orang kata lidah pendek lah, ataupun saya ni orang Sarawak begitu kan. Macam mana Ustaz menguruskan orang yang kata bahawa susah kot saya ni, memang itu telah diciptakan begitu pada saya, betul ke? Betul. Ada setengah tu dia terikat dengan logat bahasa percakapan dia. Yeah. Kan biasa bercakap saya orang Sarawak, rumah kita begini, selalu cakap macam tu. Bila dia baca Quran, dia betul-betul kena faham dari sudut tempat lahir. Tempat lahir tu maksud makhraj lah. Huruf tu dia ada tempat keluar masing-masing. Ra-nya di mana? Hujung lidah menghadap langit. Ghain tu di mana? Bila dia tahu di mana setiap huruf tu terletak, kemudian dia kena buat latihan lah. Latihan ra ri ru ar, ra ri ru. Kalau di Indonesia kan banyak dia punya buat kaedah kan. Ra ri ru ar. Kalau tu dibuat macam-macam kaedah supaya apa? Kreativiti tu dibuat tu supaya
lidah tu dapat dilatih di tempat yang betul. Maka bila dah betul bertemu tempatnya, insya-Allah dah akan dapat Okay. Jadi itu perkara yang penting untuk kita faham tentang ra dalam surah Al-Insyirah ini, kerana ada ra dan ghin itu bertemu Ustaz ya pada satu kalimah, dan jika ianya tidak diasingkan, kalau tadi yang wa pada surah Ad-Duha semalam Ustaz kan, kita mungkin akan terlebih waw ataupun terkurang waw, apatah lagi kalau gelabah Ustaz kan ketika membaca ni. Tapi kita doakan kita baca diberikan hidayah, ditenangkan dan dapat mengeluarkan makhraj huruf yang tepat. Jadi kita ingin meneruskan sesi kita yang kedua ini selepas rehat untuk bahagian kedua Ustaz ya, tentang surah Al-Insyirah. Kita nak baca sekali lagi surah Al-Insyirah ini kerana surah ini tuan-tuan mungkin hafal, tapi kita nak memaknai apa yang telah kita hafal ya, dengan bacaan yang bagus, dengan kefahaman. Salah satu yang kita sudah pun bincang tadi, bagaimana Allah melapangkan, Allah meringankan, wa wada'na ya, dan Allah mengangkat. Jadi di situ ada nilai ketauhidan. Kita baca sekali lagi surah Al-Insyirah ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada surah Al-Insyirah ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Kita mengulangnya kembali untuk sama-sama kita mengikuti ataupun melihat apakah panduan lagi ya. Kita ada beberapa perkataan yang perlu kita beri penekanan, dan salah satunya yang kita sudah pun lihat daripada ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 sebentar tadi, yang amat menarik sebenarnya Ustaz ya. Ayat 5 ke-6 ni nampak macam dia berulang perkara yang sama. Jadi ada yang merasakan bahawa ini ulang je ke kan, adakah ulang macam surah Ar-Rahman fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, sama sahaja. Kita sudah maklum bahawa walaupun berulang dalam Al-Quran, ia tidak membawa maksud yang sama kerana ada kaitan dengan ayat sebelum dan ayat selepasnya. Jadi pada ayat yang kelima ini ada perbezaan, ada perkataan fa ya, inna ma'al usri yusran, kemudian disambung pada ayat yang ke-6 inna ma'al usri yusran. Ada tambahan fa pada ayat nombor 5, iaitu apabila sesuatu itu menyebabkan kita mungkin sukar hidup kita, mungkin hati kita sempit Ustaz ya. Bila Allah menggunakan perkataan fa itu maksudnya selepas satu sela masa yang pendek, bukannya thumma, bukannya saufa, bukannya sa, semua perkataan-perkataan itu melambangkan satu masa yang panjang. Bila Allah menggunakan perkataan fa, ada sedikit masa yang kita kena tunggu, tapi Allah menyatakan sesungguhnya pada bersama, bukan selepas, bersama setiap kesusahan itu ada kemudahan, dan pada ayat yang ke-6 bagi setiap kesusahan itu ada kemudahan. Apa yang perlu kita fahami? Yang pertama ialah ma'a. Jadi bila imam baca inna ma'a fa inna ma'al usri yusra, ma'a itu kita tahu bahawa ya Allah, kalau sekarang ini saya sedang sempit dan sukar, sebenarnya bersama kesempitan dan sukar ini ada kesenangan Ustaz. Mana dekat lah Ustaz? Bukan dekat, dalam masa yang sama. Berserta terus. Pasal apa? Waktu itu hati kita, pemikiran kita, kesabaran kita itu dikuatkan dalam masa yang sama. Kalau tidak disukarkan kita akan jadi lembik, jadi orang yang tidak berilmu ataupun tidak tangkas. Macam kalau kuda itu, kita dah baca surah wal adiyati dhabha sebelum ini ataupun yang akan kita baca, iaitu berkaitan dengan kuda itu dia jadi tangkas itu selepas dia telah diberikan ujian demi ujian ketika dalam latihan
ya, dalam latihan. Maka usri yang Allah beri dalam hidup kita ini adalah latihan untuk menguatkan apa? Cara berfikir kita, cara kita berperasaan. Kadang-kadang kita kena kutuk ataupun kita kena tegur, kita pula alah saya rasa, tetapi itu membina kekuatan dan membina kemudahan. Selepas itu kita sudah tangkas, bila ada ujian baru datang, benda yang sama kita pun settle. Yusra diberikan dan Allah menyatakan yusra 2 kali. Kalau kita belajar bahasa Arab Ustaz ya, alif lam yang pertama itu merujuk kepada al-usri, ia merujuk kepada kesusahan yang sama pada ayat 5 dan ayat ke-6. Katakan ini ada satu kesusahan, Allah beri satu yusra, satu kemudahan, dan satu lagi yusra yang berbeza, kemudahan yang berbeza. Itu sebabnya daripada Abu Ubaidah bin Jarrah menulis surat kepada Sayyidina Umar. Menulis apa? Dia kata tentera Rom sangat besar telah siap menyerang mereka, kekuatan tentera itu amat mencemaskan. Abu Ubaidah hantar surat pada Saidina Umar. Apa balas Saidina Umar? Dia kata, amma ba', bagaimana jua kesukaran yang dihadapi oleh orang yang beriman, namun Allah akan melepaskannya jua dari kesukaran kerana satu usrin tidak akan dapat mengalahkan berapa yusra Ustaz? 2 yusra. Sampai tahap begitu. Kira berapa yusra? 2, usrin 1. Ya, walaupun memanglah ulang 2 kali Ustaz ya, tapi bahasa Arab ni kalau ada alif lam, dia merujuk kepada kesusahan yang sama. Jadi ini membekalkan cara fikir kita setiap kali kita membaca surah Al-Insyirah ya. Bila kita rasa saya ni tengah ada masalah keuangan, satu kesusahan, maka kesusahan itu tidak akan dapat dikalahkan oleh 2 kemudahan yang Allah beri bersama. Dengan sebab kesusahan itu otak kita cepat berfikir dan kemudian peluang pun sampai dan akhirnya kita dapat menguruskan satu projek baru yang lebih mencabar berbanding dengan sebelum itu. Kalau orang bagi projek tertentu saat ni kita kata tak boleh kot. Sebenarnya bukan tak boleh, pasal kita tak perlukan projek tersebut disebabkan duit banyak. Tapi bila duit dah tak ada dan kita pun tengah mencari projek baru, contohnya projek yang sampai itu akan kita ambil dan kita akan uruskan. Sama belajar Quran sama Ustaz ya. Kalau katakan cikgu tak ada, kita kata bahawa susah kot nak cakap ra yang Ustaz cakap tadi kan, susah ya. Tetapi bila cikgu cakap okey bersiap sedia, selepas ini baca surah Al-Insyirah dan pastikan huruf ra mesti jelas. Bila ada kepayahan ujian tersebut, maka apa yang berlaku? Si pelajar tersebut dia mula akan siap siaga dan dia belajar bersungguh-sungguh dan akhirnya bila datang ujian tersebut dia dapat menguruskan perkara tersebut. Itu sebabnya ujian, peperiksaan, sesuatu yang menjadi ujian dalam hidup kita ini jangan dibenci Ustaz ya. Jangan dibenci. Ianya pada setiap ujian itu dalam keluarga, membesarkan anak-anak, ketika kita belajar ada yusra yang Allah berikan. Dan ayat yang ke-7 ke-8 kita baca sekali lagi, apakah yang perlu dibuat kalau dah selesai? Kalau dah selesai satu kesusahan itu, ayat 7-8 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Baik, kita nak baca ayat 7 yang dan ke-8 kalau dah selesai Ustaz eh. Kalau dah selesai kena buat. Nak buat apa ni? Okey. Ayat ke-7 dan 8. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Surah Al-Azim pada ayat yang ke-7, maka apabila engkau telah selesai, fa idza faragta, ya, kamu telah selesai, sudah lapang, fansab, maka lakukan apa? Lakukan lagi segala projek-projek kebaikan, projek-projek dakwah yang perlu diuruskan. Walaupun kita tahu bahawa sebenarnya projek kebaikan ini ada kepayahan Ustaz ya. Kita mudah pandai baca satu muka surat, nak belajar satu muka surat, ada kepayahan. Kita dah pandai baca, kita nak belajar tadabburnya, ada kepayahan. Daripada satu halaman kepada satu halaman memang ada kepayahan. Tetapi kita sudah pun dibekalkan Allah dengan mindset ayat 5 6 sebentar tadi, iaitu fa inna ma'al usri yusra. Sebenarnya bila kita jumpa saja kepayahan dengan projek baru kita, rupa-rupanya kita akan dapat minimum ya, bukannya pasti 2, tapi minimum 2 kemudahan. Kita akan jadi kuat lagi, kita makin tangkas lagi untuk kita membaca, memahami ataupun membuat apa-apa saja kebaikan dalam hidup kita. Dan ini subhanallah, bila baca surah Al-Insyirah ni Ustaz ya, bila kita tadabbur begini,
Kalau imam baca selepas ini dia akan menguatkan lagi jati diri kita. Okey, saya dah selesai satu projek, move next apa. Begitu. Kita cari lagi kerana kita tahu dalam segala perkara baik, kebaikan yang kita buat, kalau ada kemudahan itu ataupun ada kesusahan, sebenarnya Allah sedang menguatkan kita. Dan lebih daripada itu, pada ayat yang keempat Allah cakap apa? Wa rafa'na. Allah akan naikkan nama kita ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya mestilah wa ila rabbika farghab, kepada Tuhanmu maka berharaplah. Apa maksudnya? Kita bila buat projek baru itu adalah atas dasar iman, atas dasar iman. Bila kita berhadapan dengan kepayahan, Allah dah ajar nashrah wa wada'na dan juga wa rafa'na. Allah lah yang akan memimpin kita untuk memberi kemudahan demi kemudahan, bukan kerana di depan itu mudah, tetapi kerana kita sudah makin kuat, dikuatkan oleh iman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah kefahaman daripada surah Al-Insyirah. Apakah kesannya? Kesannya kita akan jadi orang yang lebih-lebih lagi bersedia menghadapi ujian. Surah Al-Insyirah kita ulang sekali lagi untuk menguatkan jati diri kita, dan tidak ada siapa yang boleh melapangkan, meringankan kecuali Allah Jalla wa Ala. Ayat surah Al-Insyirah bersama Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusran inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Surah Al-Azim, satu syair yang dibawakan oleh Hamka dalam tafsirnya. Iyashtaddat bikal balwa fafakkir fil alam nashrah fa usrin bainal yusrain idza fakkartahu tafrah. Maksudnya apabila bala bencana telah bertimpa-timpa menimpamu, fikirkan segera surah Alam Nashrah. Usrin tertekan di antara dua yusran. Kalau itu telah engkau fikirkan, nescaya engkau akan gembira. Rupanya inilah cara fikir ulama-ulama dahulu bersama surah Asy-Syarah, kerana bagi setiap satu kesusahan itu ada dua yusran yang akan mengalahkan kesusahan yang ada. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan yang pertama, muliakan darjat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menjadikannya sebagai sunnah panduan kehidupan, dan yang pastinya itu adalah anugerah daripada Allah selepas menghadapi ujian dan tanggungjawab kenabian yang amat berat. Yang pertama. Yang kedua, sabar dalam setiap kepayahan dan memohon Allah mempermudah segala urusan, kerana kita tahu bahawa sumber nashrah dan juga diringankan wa wada'na itu adalah dari Tuhan yang Esa. Dan yang ketiga, tidak sia-siakan waktu dengan bermalas-malasan, tetapi hendaklah berterusan melakukan projek-projek soleh. Kerana apa? Kerana itu akan menguatkan lagi diri kita. Kita akan menghadapi hidup dengan yusran yang akan mengalahkan al-usr, kesusahan, keperitan dalam hidup kita. Sama-sama kita berdoa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Kau biarkan kami dalam keadaan kesusahan, ya Allah, kecuali Kau lapangkanlah kami, ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami dalam keadaan kesempitan, ya Allah, kecuali Kau lapangkanlah hati kami dan hidup kami ini, ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami dalam keadaan kegelapan, ya Allah. Berikanlah cahaya kepada kami, ya Allah. Cahayalah kami dengan cahaya daripada Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami, ya Allah. Jangan Kau biarkan kami tenggelam dalam kelalaian, ya Allah. Ampunkanlah kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami dunia dan hari akhirat, ya Allah, dan selamatkanlah kami daripada azab api neraka-Mu, ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita untuk terus kita sedar bahawa yusran sentiasa akan
mengalahkan al-usr. Kemudahan pasti akan mengalahkan kepayahan, tetapi kepayahan itu akan kita lalui jua kerana kita berada di dunia yang fana ini sebelum ke syurga Allah yang esa. Inilah yang kita ingin sebarkan kefahaman ini dalam tabung gerakan Al-Quran, satu platform di mana tuan-tuan boleh bersama, terus kita bersama dan bersama untuk kita memastikan mesej Quran yang kita hafal selama ini adalah mesej yang benar-benar membawa hidayah kepada kita, bukan sekadar di mulut sahaja, insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam surah seterusnya, surah-surah pilihan akhir di Juz Amma My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Assalamualaikum.